Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi all. Bersama saya lagi Dr. Aizu dalam siri konsultasi subjek sains komputer. Sesi konsultasi PDPC sains komputer tidak menggantikan kuliah atau tutorial sains komputer. So hari ini kita akan tengok method. Apa dia method? Kita akan tengok apa maksud method, fungsi-fungsi method, dua jenis method, standard library dengan user define. Kemudian kita perlu mampu untuk explain general structure, user define method, method name, type, parameters. Kemudian explain method return types based on the return values. Apa dia method? Java method is a collection of statement that are grouped together to perform an operation. Tengok cara mudah Yang belah kiri adalah cara method, belah kanan cara biasa. So dekat sini macam biasa kita baca nombor 1, kita baca nombor kedua, kita tambah nombor-nombor tersebut dan kita print. Untuk method macam biasa juga, kita baca nombor 1, kita baca nombor yang kedua. Cuma dekat sini kita panggil method. Kita panggil method dekat sini MC, method objek dia add. Nama method dia add, kita hantar number 1 dengan number 2 yang kita masuk sebagai input. So, kita panggil ke sini. Kita hantar number 1. Kita hantar number 2. So, di dalam method add ni, dia akan proseskan penambahan tadi, number 1 plus number 2 sebagai result dan dia return result. Return ke atas diterima sebagai add. Kemudian kita print add. Ini adalah method. Nampak confused? Tapi kenapa kita perlukan method? Kita nak mencari hasil tambah. Kita ada input nombor 1, nombor 2, mark 1, mark 2, celery 1, celery 2. Kalau kita gunakan cara biasa, kita perlu masukkan formula kat sini dan kita kena tambahlah variable-variable yang perlu. Tapi apabila kita gunakan cara method, korang tengok kat sini. Method yang pertama, saya buat satu method saja Method saya namanya integer, nama dia add. Number 1, number 2 diterima. Apabila saya panggil yang pertama, saya declare sebagai add. Add ini akan menghantar number 1 dengan number 2 kepada method add ni. Kemudian dia akan tambah number 1 tambah number 2, dipulangkan hasilnya sebagai add. Kemudian kalau yang kedua ni, total mark ni pula dia akan hantar mark 1 dengan mark 2. Tapi menggunakan metod yang sama juga untuk selesaikan. Yang ketiga ni, total salary ni pula, dia menghantar salary 1 dengan salary 2. Tapi still menggunakan metod yang sama. So satu metod yang sama iaitu add ni menyelesaikan 3 operasi yang berbeza. Inilah kepentingan metod. Ini ada print lah macam biasa Untuk coding-coding yang pendek tak nampak sangat. Tapi kalau korang buat coding yang panjang-panjang, korang nampak apa kepentingan method ni So why do we need a method? Method ni adalah collection of statement that perform some specific task and return the result to the caller. Method also known as function. Sama advantage dia. Method allow us to reuse the code without retyping the code. Method make code more readable and easier to debug. Nak cari salah dia lebih mudah Dua jenis method, standard library. Contohnya pow, ab, square root, max, min dan user define method. User sendiri yang buat method tersebut. Inilah contoh-contoh standard library method. Yang perlu korang tahu, ada banyak lagi ni yang perlu korang tahu. Math.pow. Ini standard library method untuk mencari kuasa. Kuasa 2 ke, kuasa berapa ke. Contoh yang macam ni kan. Math.pow. Kat sini 7. Nilai yang dia nak 7. Kuasa berapa? Kuasa 2. So sebab tu kat sini jawapan dia square of 7 is 49. Kalau dia nak 7 kuasa 3, 7 dan 3 lah kat sini. Yang pertama. Yang kedua adalah user define method. Dekat sini user yang define ke method tu untuk buat apa. Alright. Macam saya tunjuk tadi kan, add apa tu kan, itulah user define method.
Dia ada yang return value, ada yang tak return value. Nanti kita tengok ya. Method ni kita lebih fokus dalam praktikal nanti ya. Okay. Alright, ini kau kena ingat. Okay. Untuk user define method, okay, ada beberapa perkara yang penting. Yang pertama adalah method call. Okay. Ini method call, cara kita nak panggil method. Okay. Kita panggil method macam ni ya. Dari MC ni, objek dia, ni nama method. Di dalam kurungan ni apa yang kita hantar. Yang kita hantar ni kita namakan dia sebagai argument. Dihantar sebagai argument, tapi bila diterima oleh method, dia namakan dia sebagai parameter. Okay. Ni, diterima kat sini, dihantar sebagai argument. Dan diterima dekat bawah ni sebagai parameter. Okay. Untuk method, yang bawah ni method ya. Yang bawah ni method. So, untuk method, yang bawah ni method, kita ada, ni nama dia method name, max. int ni adalah method return type. Kita akan tengok nanti ya. Okay, yang keseluruhan yang ke atas ni kita panggil method header. Okay, yang kuning ni kita panggil method body. Yang bawah ni return value. Apakah nilai yang dia pulangkan balik. Right? A user-defined method must first be defined before it is called. It consists of return type, method name and parameters. Kita tengok. Return type, method name dengan parameters, method body. Contohnya bawah ni, okay, void. Void adalah return type, print adalah method name, integer number ni adalah parameter dia. Kalau tengok yang belah kanan ni, okay, ini adalah method call, cara nak panggil method. Okay, ini adalah return type, ini adalah method name. Okay, method return types. Kalau dia return tu berbentuk integer, nombor 1 tambah nombor 2, so method return type dia mesti int. Kalau dia returnkan nilai perpuluhan, dekat sini mesti double. Okay, itu maksud return type ya. Kalau dia tak return apa-apa, dia menggunakan void. Alright. Okay, method name. Tahu tadi method ni yang tengah ni ya. Okay, method name ni juga sebagai identifier. Contoh method name compare number, compute price, calculate area. Ni boleh lah. Find max, find min. Ni boleh semua. Sebagai method name. Alright. Okay. Dalam apabila kita dah define method, kau ingat tadi kan saya bagi tunjuk contoh. So dalam kurungan ni adalah parameters. Parameters ni dia menerima nilai daripada argument yang dia passing tadi ya. Dia passing argument dan diterima dalam method di bawah sebagai parameters. Example of method definition. Okay, void display message. Okay, dia cuma display sahaja. So kita gunakan return type dia void. Okay. Did not return any value kan. Okay. Kalau kita tengok dalam ni kosong, so dia tak menerima sebarang parameter, so tak ada argument apa ya. Okey, kita tengok contoh yang ni pula. Okey, integer add, okey. Return type dia int. Method name dia add. Kita ada dua parameter, integer number 1, integer number 2. Okey, integer number 1 number 2 ni dihantar tadilah ya. Jadi bila kita method call tadi, dihantar sebagai argument dan diterima dalam method sebagai parameter. Okay. Dia proses return number 1 plus number 2 dan dia return balik kepada method call yang add tadi tu. Okay. Dua cara untuk method call. Tengok elok-elok. Kalau dia menggunakan standard library method, maksudnya memang dah simpan dalam Java, method call dia cara macam ni. Math dot square root atau .pow. Okay, kita hantarkan nilai dia. Ini cara untuk standard library method dia memang dah simpan dalam Java. Okay, kalau user define method, okay, first memang kita kena define method dululah. Okay, contohnya kita define compute average apa semua ni kan. Kita kena define dulu method tu, dan baru kita boleh buat method call dia.
Dan untuk method call dia, kita ada dua. Pertama kita ada return value. Yang kedua kita tak return value, tak return value apa, kita print sahaja. Dan cara kita panggil, kita boleh buat dua cara kaedah. Okay, yang pertama kita boleh declare sebagai variable ataupun kita boleh print terus dalam arahan-arahan printing. Okay, untuk method call, kita perlu create object dia dulu. So, ini adalah class name, ini adalah class name. Okay, macam ni, contoh dia obj sebagai dia punya objek. So, bila kita panggil method tu, kita gunakan obj ni balik. Obj dot, okay, ni nama method. Right? Ini untuk user define method ya. Kalau korang ingat tadi, kita gunakan standard library method. Ini maths ni, so kita tak perlu declare. So, untuk user define method, kita kena buatlah dia punya objek dia sendiri kat sini ya. Ya, obj ni ya. Ni yang user define punya ya. Okey, ingat tak? Scanner SC sama dengan new scanner. Okey, ini objek scanner. Macam ni, saya buat method MC. Ini nama objek dia MC. Alright. So, bila saya panggil method, saya gunakanlah MC kat sini. Okey. Boleh je method objek tukar nama lain. Okay. Method izo sama dengan new method. Kat sini izo.add lah. Right? Okay. Okay. Quick check method. Okay, ingat balik ya. Okay, ini method call. Keseluruhan ni method call. Okay, yang warna pink ni adalah object name. Okay, kenapa di MC? Sebab kita create objek dia MC kat sini ya. Okay, add ni adalah nama method dia, method name, dalam kurungan ni adalah argument ya. Okey, dalam kurungan ni kita hantar argument dan terima kat bawah ni sebagai parameter. Okey, ini return type, method name dan parameter dia. Okey, cuba kita bandingkan slide ini dengan slide ini. Okey, apa dia beza dia? Beza dia, kalau korang perhatikan dekat slide ini, saya menggunakan formula dekat sini, saya declare integer result lain. Okay, yang sebelum ni, saya tak declare lain tapi saya terus return terus 61M dengan 62M. Okay, dua-dua cara kita boleh pakai. Okay, quick check. Ingat ya. Okay, yang penting adalah method call. Okay, ini objek dia, ini method name, ini argument. Kita hantar argument dan diterima daripada method kat sini. Method ni menerima sebagai parameter. Okay, ini method name. Ini keseluruhannya adalah method header. Empty ni adalah method return type. Okay, ini method body yang kuning ni. Dan ini adalah return value. Okay, ingat itu dia penting untuk method ya. Okay, bezakan antara static method dan instance method. Okey, ini adalah yang kita dah tengok tadi. Ini adalah yang penting, perkara-perkara penting tentang method ya. Tolong hafal ya. Okey, itu saja untuk tajuk method. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.